Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, boleh dengar. Alhamdulillah kita mula teruslah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita masih diberi peluang, kesihatan dan waktu yang lapang untuk kita sama-sama mempelajari hadis Bulughul Maram yang pada minggu lepas kita bincangkan tentang hadis berkaitan solat jemaah. Solat jemaah kita hadis solat jemaah. Okey, dan kita sambung pada hari ini. Ada soalan ke tentang minggu lepas? Rasanya telah jelas semua. Boleh berpindah ke hadis yang baru tanpa melengahkan masa. Kita terus masuk ke hadis yang baru. Ada sesuatu nak bincang? Okey, kita share screen. Kita masuk ke hadis yang baru insya-Allah. Boleh siapa-siapa ingatkan kita sambil-sambil tu? Kita belajar apa? Tentang hadis apa minggu lepas kita ambil? Sama-sama kita share screen. Hadis 445 berkaitan dengan hadis dhaif tu kan, hadis berkaitan dengan masuk saf. Masuk saf. Okey. Harap masih ingat semua. Tadi tu boleh dipakai. Okey, kita sambung. Itu boleh nampak share screen Yang tak boleh pakainya yang lafaz yang tambahan dia. Tambahan. Kerana ada seorang perawi dia yang matruk, ditinggalkan hadis dia kerana dia menipu. Dia pernah direkodkan menipu, maka hadis dia tidak boleh dipakai. Okey. Lafaz tambahan tu dia berkata tentang apa? Lafaz tambahan tu yang dia kata suruh tarik seorang lelaki ke belakang, itu yang tak boleh pakai tu. Dan kita telah bincangkan dah 4 sebab kenapa benda ni bercanggah dengan konsep ajaran agama Islam kan. Kita bincang dah. Kena rujuk baliklah recording dia. Okey, hadis seterusnya hari ni insya-Allah kita sambung, iaitu hadis tentang periwayatan ingat minggu lepas tu kita bincang tentang kalau kita solat seorang diri di belakang saf. Saf kita seorang je ada. Nanti boleh recording kalau masih kalau tak ikut minggu lepas ataupun masih lagi kurang jelas. Hari ini kita akan ambil hadis bernombor 411 pada bahasa Arabnya dan juga pada bahasa Inggerisnya dia bernombor 446. 446 apa New Zealand? Dah terkeluar. 446 yang English ni boleh semak. Kalau ada salah ke apa ke boleh betulkan. Kadang-kadang translation dia tu tak betul. Okey. Hadis kita hari ini daripada Abi Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila as-salah." Sekiranya kamu semua mendengar al-iqamah, mendengar al-iqamah juga, jadi macam bahasa Arab juga sambung. Sekiranya kamu semua mendengar iqamah, famshu ila as-salah, maka hendaklah kamu berjalan
ke sembahyang. Hendaklah kamu menuju ke sembahyang ni, menuju ke masjid maksudnya. Famshu ila solah. Hendaklah kamu bergerak menuju ke masjid untuk sembahyang. Tujuannya untuk sembahyang. Pergi ke masjid ni tujuan untuk sembahyang. Jadi Nabi kata sekiranya kamu mendengar iqamah, mendengar orang qomat, maka perhatikan satu-satu hadis ni. Perhatikan satu makna dia. Sekiranya kamu mendengar iqamah, maka hendaklah kamu bergerak menuju untuk sembahyang. Wa'alaikumus sakinata wal waqar. Wa'alaikumus sakinatu wal waqar. Dan hendaklah kamu berada dalam keadaan sakinah dan waqar. Apa maksud sakinah? Sakinah dengan waqar ni dalam bahasa Arabnya dia seolah-olah memberi makna yang sama, iaitu kedua-duanya memberi makna ketenangan. Tapi kaedah dalam usul, kaedah dalam ilmu usul fiqh dan sebagainya, kalau dua benda lafaznya berbeza, al-mughayarah maknanya perbezaan pada lafaz ni kan. Ini lafaz sakinah, ini lafaz al-waqar. Sakinah dengan al-waqar, dua lafaz ni berbeza. Kita cara sebutan pun dah berbeza dah. Dan kalau Nabi Muhammad SAW yang pakar bahasa Arab, dia gunakan, dia letakkan dua-dua lafaz ni, mustahil dua-dua lafaz ni memberi makna yang sama. Sebab kalau sama tak perlu letak dua lafaz. Kan? Asal dia, asal kaedah dia, al-mughayarah, apa ni, dua lafaz yang berbeza ni, yaqtadil mughayarah. Menunjukkan jika ada dua lafaz yang berbeza ni, menunjukkan benda tu juga berbeza dari segi maknanya. Kalau lafaz dia berbeza, maka al-'ataf yaqtadil mughayarah. 'Ataf ni bahasa Arab ni dan, 'ataf ni dan. Kata sakinah dan waqar. Kalau disebut dah sakinah dan waqar, secara logiknya benda tu berbeza lah. Sakinah lain, ada masalah pada suara ke? Abang dalam Cik Eli ni, Cik Eli. Suara terputus-putus. Oh, okey, orang lain boleh dengar tak? Ke putus-putus juga suara? Sini okey kot. Bagi Islam okey. Bagi Islam okey tu. Kalau putus-putus, bagi tahu Takut ikut duduk syok seorang orang lain tak dengar. Bagi Islam kata okey, Cik Eli. Okey. Jadi, untuk kita jelaskan di sini, memberi dua makna. Sakinah, ketenangan. Waqar pun ketenangan. Tapi, dari segi maknanya, dia berbeza. Ketenangan. Ketenangan dia ada dua jenis. Macam mana tu? Ketenangan yang berbeza. Apakah maksud sakinah dan apakah maksud waqar? Yang sebab kita nak kena tahu ni, sebab Nabi suruh ni. Nabi kata, wa'alaikum, dan kamu hendaklah berada dalam keadaan sakinah dan juga dalam keadaan waqar. Okey, kau slow-slow lah sikit. Jadi kata putus-putus tu. Okey. Wa'alaikumus sakinatu wal waqar. Kamu hendaklah pergi ke masjid. Bila kamu dah dengar iqamah, masa tu kamu kena pergi ke masjid. Sebab Nabi suruh. Nabi kata famshu. Pergilah kamu ke masjid. Jadi apa maksud? Kan kita tanya ni. Belajar usul lah kan. Kita masukkan sikit-sikit. Jadi apa maksud daripada suruhan Nabi ni bila kita dengar iqamah? Nabi kata pergilah kamu ke masjid. Apa yang kita boleh ambil daripada sini, daripada hadis? Siapa boleh participate? Nabi kata pergilah kamu ke masjid. Maksudnya apa tu? Ada yang boleh participate ke? Ada yang boleh tangkap? Nabi kata pergilah kamu ke masjid. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada Tak ada orang nak participate? Okey. Maksudnya dengan kita mendengar iqamah, maka wajiblah kita pergi ke masjid. Kalau kita dapat dengar iqamah, wajiblah pergi ke masjid. Sebab Nabi kata famshu. Famshu ni hendaklah kamu berjalan. Ini suruhan, dan suruhan dalam bahasa Arabnya, dalam ilmu fiqh dan usulnya, memberi makna wajib. Kecuali jika ada sesuatu yang menukar maksud wajib daripada surah itu kepada sunnah dan sebagainya. Jadi kat sini maksud asal dia adalah wajib. Jika kita dah dengar iqamah, kita duduk rumah lagi, duduk diam lagi, duduk buat kerja lagi, lain lagi, iqamah kita dah dengar dah. Dosalah kita sebab kita tidak melaksanakan apa yang Nabi suruh. Tapi ada ke yang tergamak? Mungkin ada lah kan. Kalau saya tak tergamak lah.
kita dengar iqamah tapi tak pergi ke masjid. Maknanya kita dekat dengan masjid tu boleh dengar iqamah. Kan? Tak betul lah kalau macam tu. Tapi dengan waktu Nabi suruh pergi pun, Nabi bagi syarat lagi. Dia kata, alaikumus sakinah wal waqar. Hendaklah kamu berada dalam keadaan tenang. Sakinah ni tenang pada badan kita. Dengan kata tadi ketenangan ada dua. Satu, ketenangan zahiri, yang zahir. Satu, ketenangan yang batin yang kita tak nampak. Yang zahirnya, kita pun kena tenang. Ini pergerakan kita kena tenang. Tidak tergesa-gesa, kan? Tidak berlari, melompat dan sebagainya. Ramai orang tak tahu. Ramai orang yang melakukan. Walaupun dah iqamah, jalan macam biasa. Dan kalau ulama juga kata, kalau jalan tu tidak nampak sangat macam satu yang memalukan, okey lagi. Tapi kalau dah berlari, melompat-lompat, kan, tak boleh lah, tak kena. Sebab Nabi suruh alaikumus sakinah, kena ketenangan pada anggota badan, wal waqar, dan ketenangan juga pada hati. Hati kena tenang, relax, dan juga perjalanan kita pun, pergerakan kita menuju ke masjid pun kena relax. Walaupun orang dah qomat, boleh kata, dah qomat ni tak sempat solat. Nabi kata, wala tusri'u, dan jangan kamu tergesa-gesa. Tusri'u dia cepat, nak cepat. Wala tusri'u, jangan kamu nak cepat. Jadi dalam hadis ni Nabi kata, kita bermula daripada persiapan pun, kita dah perlu nak siap-siap untuk solat tu, dia dah dengar iqamah. Waktu kita bersiap-siap untuk ke masjid tu, dah bermula dah apa yang Nabi suruh ni. Iaitu, hendaklah berada dalam keadaan ketenangan. Maknanya waktu pakai baju, waktu ambil wuduk, kan. Sepatutnya. Waktu ambil wuduk tu, bila dengar iqamah baru nak ambil wuduk, waktu ambil wuduk tu pun kena tenang. Waktu nak sarungkan baju, juga kena tenang. Ini yang sepatutnya, ini yang Nabi ajar, Nabi suruh. Ketenangan hati. Wala tusri'u, dan jangan kamu tergesa-gesa. Nabi tambah lagi, jangan kamu tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, maka apa sahaja yang kamu sempat, fasallu, hendaklah kamu terus sembahyang. Fasallu ni, maka sembahyanglah. Perhati betul-betul makna nak tanya. Nak tanya ni. Fama adraktum fasallu, perhati betul-betul apa maksud Nabi. Fama adraktum, apa yang kamu sempat, maknanya apa ni, dan kedudukan apa yang kamu sempat ketika kamu sampai bersama imam tu, imam dalam kedudukan apa pun, kamu kena masuk. Fasallu, sembahyanglah kamu, kata Nabi. Apa saja yang kamu dapat, fama adraktum fasallu, apa saja yang kamu dapat, maka sembahyanglah kamu. Masuklah dalam sembahyang tu, dah ikutlah. Wa ma fatakum, dan apa sahaja yang kamu ketinggalan, fatakum ni telah meninggalkan kamu, yang telah kamu ketinggalan, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Okey, jadi kita ulangkan kembali hadis ni secara general, kemudian kita masuk secara detail satu persatu. Nak tanya ni, perhatikan makna dia betul. Tengok siapa yang boleh participate. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sekiranya kamu mendengar iqamah, maka hendaklah kamu berjalan menuju ke masjid untuk sembahyang. Hendaklah kamu berada dalam keadaan tenang pada pergerakan tubuh badan dan juga pada hati. Tenang. Wala tusri'u, dan jangan kamu tergesa-gesa. Apa sahaja yang kamu sempat, maka sembahyanglah. Sempat bersama imam, maka sembahyanglah. Dan apa sahaja yang kamu tak sempat, yang telah kamu ketinggalan, maka sempurnakanlah. Jadi, pertama sekali kat sini kita boleh syarahkan bahawasanya iqamah itu, kan, idza sami'tumul iqamah, maksud detail ni. Sekiranya kamu mendengar iqamah, memberi makna iqamah patut dilaungkan secara suara yang tinggi. Menggunakan pembesar suara dan sebagainya. Bukan sahaja azan lah ni maknanya. Sebab orang dari rumah boleh dengar lah hadis ni. Itu kita tengok tu. Dia dengar apa? Dia dengar azan. Bukan, dia dengar iqamah. Itu satu benda. Maknanya iqamah pun perlu mengangkat suara yang tinggi. Bukan kita tak boleh kita kata, oh
cukuplah orang yang ada dekat bersama aku di dalam masjid ni, jadi tak perlu nak angkat suara tinggi. Tengok, pada zaman Nabi pun mereka mengangkat suara tinggi sehingga kan boleh didengari di rumah. Sebab tu Nabi angkat isu ni. Kan, boleh didengari di rumah. Dan di sini pun sama, kita boleh tengok bahawasanya pada zaman Nabi sendiri pun ketika azan, orang masih lagi belum berada di masjid. Antara azan dengan iqamah tu boleh lagi untuk berada di rumah. Cuba fikir dalam sikit, kan. Maknanya di sini ada sahabat yang bukan ada jadi isu lah sebab Nabi angkat isu ni. Maknanya ramai sahabat yang apabila dilaungkan iqamah, mereka masih lagi berada di mana? Di rumah. Itu sebenarnya yang berlaku pada zaman Nabi. Di sini kita boleh compare dengan keadaan kita di negara kita. Contohnya kan, sebab kalau di negara Kuwait ataupun di negara Arab ni, dia tak jadi isu sangat. Isu dia macam sama saja dengan apa yang berlaku pada zaman Nabi, kerana kita di sini ada tempoh 20 minit, 30 minit kan. Sekarang ni waktu COVID ni semua 20 minit lah, ada setengah-setengah dia yang 15 minit. Kan? Kalau dulu kita ada waktu, kalau solat subuh contohnya 20 minit selepas azan. Maknanya diberi lagi orang bersiap di rumah, iqamah 20 minit selepas azan, baru mereka menuju ke masjid. Maknanya selepas azan tu mereka masih lagi berada di mana? Waktu orang azan tu mereka masih lagi berada di mana? Ada di rumah. Sama ke tak tu dengan zaman Nabi? Sama lah. Bagi kita tengok di sini, Nabi yang bangkitkan isu, Nabi kata sekiranya kamu dah dengar iqamah, maka kamu pergi ke masjid. Maknanya orang tu duduk kat rumah. Jadi meletakkan tempoh antara azan dan iqamah tu sebenarnya ada pada zaman Nabi. Ada pada zaman Nabi. Jangan kita kata, bid'ah ni letak tempoh kan, berapa kan. Nabi kata sembahyanglah kamu, sembahyang yang paling afdal itu pada waktunya. Kita duk pergi faham, salah faham kita, salah faham ramai orang. Pada waktunya kita kata betul-betul ukur atas waktu. Tak sempat nak azan, tak sempat nak apa kan. Tak betul. Bukannya selepas azan 2 rakaat kemudian solat terus, tak betul macam tu. Tak kena dengan zaman Nabi. Maksud di atas waktunya itu tidak melengah-lengahkannya lah, tapi kita juga perlu peruntukkan untuk orang bersiap. Kita peruntukkan untuk orang datang ke masjid. Sebab kita panggil dalam azan, kita panggil ke tak? Kita panggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kepada kejayaan, marilah kita menuju kepada sembahyang. Kan? Jadi bila kita panggil, secara logik akalnya kita tunggu tak orang datang. Ke bila kita panggil, kita expect orang dah ada kat kita. Tunggu solat 2 rakaat je, lepas tu kita terus solat. Tak betul lah. Secara logik akal pun tak betul. Dan secara nas dalilnya yang Nabi laksanakan dan sahabat laksanakan pun tak betul. Lepas azan, solat 2 rakaat, kemudian solat. Tak tunggu orang lain datang dulu. Tak tunggu orang lain bersiap, ambil sembahyang dan sebagainya dulu. Maknanya kita expect orang yang datang, orang datang ke masjid sebelum azan lagi dah bersiap dah. Jadi tidak ada hikmah daripada azan kalau macam tu. Kalau kita buat lepas azan kemudian 2 rakaat kita pun solat, tak ada hikmah azan tu dilaungkan. Kerana kalau macam tu, orang perlu bersiap untuk datang ke masjid sebelum azan. Kalau dia tunggu azan, confirm dia tak sempat. Kan? Confirm dia tak sempat untuk solat bersama imam pada rakaat pertama. Kalau dah tunggu azan, ini kan itu kita kalau tunggu azan. Cuba kita ambil hadis ni. Bayangkan kalau kita tunggu dengar iqamah baru nak bergerak dari rumah kita. Sedangkan Nabi kata Nabi kata wajib kamu berjalan bila kewajipan tu akan jatuh. Kewajipan untuk pergi ke masjid tu akan jadi wajib, akan jatuh, maknanya akan terlaksana kewajipan untuk pergi ke masjid apabila kita mendengar iqamah. Kan Nabi kata, sekiranya kamu mendengar iqamah, maka hendaklah kamu pergi. Maknanya sebelum kamu dengar iqamah, tak wajib kamu pergi masjid lagi. Bila wajib kamu pergi masjid? Bila kamu dah dengar iqamah. Bayangkan kalau kat negara kita, tunggu orang iqamah dulu baru hadir ke masjid. Kan? Masalah lah. Lagilah tak sempat. Tapinya, nak katakan benda tu berlaku pada zaman Nabi, pada zaman Nabi menunjukkan orang pergi ke masjid ni waktu iqamah ataupun selepas azan. Lepas azan tu baru bersiap-siap. Sebab azan tu disyariatkan untuk menandakan waktu telah masuk, maka datanglah kamu ke masjid. Maknanya kita ijtihad kepada orang, waktu telah masuk, berhenti kerja kamu semua, bersiap diri untuk ke
masjid. Itu hikmah azan. Tapi kalau kita buat lepas azan dua rakaat terus solat, tak beri peruntukan untuk orang bersiap, ambil sembahyang, keluar daripada rumah, kan? Yang tengah makan pun apa semua, okey, boleh siapkan makan, selesaikan makan, kemudian bersiap untuk sembahyang, kemudian datang sempat dengan iqamah kita tadi, kan? Kalau kita tak peruntukkan benda itu, jadi hilang hikmah daripada azan. Kerana orang terpaksa mempersiapkan diri sebelum azan. Kalau orang dah persiapkan diri sebelum azan, kemudian datang ke masjid untuk solat, buat apa lagi kita nak azan panggil orang? Orang dah ada kat masjid, kan? Jadi itu yang kadang-kadang kita jadi terfikirlah, sebab kita kadang-kadang tu bila balik ke negeri kita, ke negara kita solat kat masjid juga, kan? Cuma itulah, tak boleh nak harapkan pada azan. Kena awal, kena set jam lagi untuk maghrib, untuk solat jemaah. Jadi tak payah azan macam tu. Itu kita nak bukan kata baik tak payah azan, kita kata hilang hikmah daripada pensyariatan azan. Sebaik-baiknya kena bagi peruntukan. Sebab benda tu tak jadi isu kerana dah berlaku pada zaman Nabi ni. Dah berlaku ni. Nabi kata tak wajib kita pergi masjid kecuali bila orang dah iqamah. Baru Nabi suruh berjalan kamu pergi ke masjid. Baru Nabi suruh kamu bergerak ke masjid. Kita dah jadikan orang ni terpaksa kena pergi masjid sebelum azan lagi. Kalau tak sempat lah takbiratul ihram yang pertama. Jadi itu je lah. Kita sekadar compare, kan? Dan kita nak memperbetulkan pemahaman kita dengan cara memberikan bukti dalil. Ini dalil lah ni. Kita nak betulkan cara fikir kita. Tengok apa yang berlaku situasi kita sekarang dan apa yang berlaku pada zaman Nabi. Tengok, walaupun hadis ni pendek, baru baca tak sampai 1/4 hadis ni, banyaklah kita boleh makna dia tu. Wa'alaikumus sakinah. Jadi kewajipan tu hanya hadir apabila dah mula kita dengar iqamah dilaungkan. Barulah orang semua yang dengar iqamah tu wajib pergi ke masjid. Dan Nabi suruh, dan suruhan membawa kepada kewajipan. Alaikumus sakinah wal waqar. Hendaklah kamu berada dalam keadaan sakinah, tenang pada pergerakan kita. Tak boleh berlari. Kita tengok kat sini sayang, kan? Kita tengok ramai orang berlari cepat-cepat. Nak kejar ni sampai ke masjid sama imam ni cepat-cepat. Jadi tak boleh sebenarnya macam tu. Waktu kita bersiap pun sarung baju, kan, tak sempat kancing apa semua. Tapi kita sendiri kadang-kadang buat. Yang bercakap ni pun kadang-kadang itulah, paksalah kena betulkan lah. Sebab ni hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang baginda Nabi Muhammad SAW suruh adalah kebaikan pada kita juga. Kenapa Nabi kata kena dalam keadaan sakinah dan waqar? Kenapa? Bukankah kita, kalau kita sempat rakaat pertama itu lebih baik untuk kita, kan? Maknanya kalau kita lari sekuat hati, sekuat kemampuan kita, mungkin kita sempat rakaat pertama. Dah dengar azan tu mungkin, kan? Dah dengar iqamah tu, kalau kita lari mungkin kita sempat rakaat pertama. Bukankah sempat rakaat pertama dan takbiratul ihram bersama imam itu adalah lebih baik, kan? Kalau kita fikir logik. Jadi kenapa Nabi suruh? Tak apa, gadaikan yang kamu tak sempat pun tak apa. Yang kamu sempat sahaja kamu solat, yang tak sempat tu kamu sempurnakan. Seolah-olah menunjukkan, kan, berada dalam keadaan tenang ini lebih utama daripada sempat rakaat pertama bersama imam. Itu dia kena perhatikan. Jadi kenapa berada dalam keadaan tenang pada diri dan pada anggota, pada hati dan anggota ni lebih diutamakan oleh Nabi? Kenapa Nabi lebih mengutamakannya? Tengok apa hikmah dia. Siapa yang kat sini boleh participate? Ada terfikir kenapa? Ya, sebab Nabi telah mengutamakan keadaan tenang lagi. Kerana, bagi tahulah sebab masa. Kerana hikmahnya adalah, hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu Allah sahaja yang ketahui, kan? Kita cakap apa yang kita ulama-ulama sebut, dan apa kita boleh fikir, logik akalnya. Kerana solat ini satu perbuatan, logik akal juga berpandukan nas hadis Nabi. Jadi kerana solat ni adalah satu perkara yang sangat penting dalam agama Islam, satu perkara yang memang merupakan perkara yang besar dalam Islam, perkara yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala
akan tanya nanti kalau luluh ni, baru dia tanya benda lain, zakat dan puasa dan sebagainya. Inilah perkara yang utama. Dan Nabi cakaplah hadis dia, kerana nak mengagungkan sembahyang itu sendiri. Mengagungkan sembahyang. Kita bersiap untuk sembahyang, kita melangkah kaki untuk sembahyang, kita perlu berada dalam keadaan keadaan orang yang menghormati sesuatu lah. Kita tak boleh maknanya berada dalam keadaan sambil lewa kucak kacir. Kita nak pergi solat ni, bukan nak pergi tempat lain. Solat adalah satu benda yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada dalam keadaan apa? Sepatutnya kita berada dalam keadaan tenang, kita berada dalam keadaan bersiap sedia, kan? Kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tergesa-gesa kemudian nak terus laksanakan solat kita tu, lepaskan kewajipan sahaja. Tidak. Dan jadi daripada awal lagi solat ni, hebat tak hebat dia, kita akan berada dalam keadaan ibadah walaupun sebelum kita masuk ke dalam solat. Itu keagungan solat ni, sembahyang. Sebab itulah waktu bersiap pun Nabi suruh berada dalam keadaan tenang. Sebab kita waktu melakukan ibadah tak boleh dalam keadaan yang hati tak tenang. Kerana kita sedang beribadah. Betul tak? Kita sedang beribadah sekarang ni, walaupun sedang bersiap untuk sembahyang, itu sebenarnya ibadah dah. Melangkahkan kaki ke masjid, itu sebenarnya ibadah dah. Ambil air sembahyang, pakai baju yang cantik-cantik untuk ke masjid, itu sebenarnya apa tu? Ibadah dah. Sebab itulah ibadah kita perlu berada dalam keadaan tenang, gerak-geri, dan juga hati dulu kena tenang. Sebab kita sebenarnya kalau kita hayati, dan sepatutnya kita hayati, bahawasanya kita bersiap untuk sembahyang tu adalah ibadah dah, walaupun tak mula lagi sembahyang. Itu kelebihan orang yang pergi melangkahkan kaki ke masjid. Waktu dia sebelum sampai ke masjid tu pun dah mula dah dia dalam proses ibadah. Bermula daripada dia persiapkan diri selepas orang azan, kan, sehingga sampai dia ke masjid, dia sebenarnya dah dikira, malaikat dah kira dalam proses ibadah. Sebab tu kena tenang. Kena tenang. Buktinya apa? Buktinya hadis Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi sebut yang hadis yang lain lah, kita kongsi sama-sama supaya kita boleh faham. Kerana bukan kita tak boleh pakai akal kita yang dalam agama Islam ni kita suka, kan. Jangan. Agama perlu berpandukan kepada syariah dan sumbernya yang betul. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, idza tatahhara, Nabi kata, sekiranya seseorang daripada kamu ini membersihkan dirinya, ini berwudu dan sebagainya. Tatahhara ni mempersiapkan diri untuk kesembahyang, dia berwuduk dan sebagainya di rumahnya. Dia kata bermula daripada wuduk di rumah tu, siapan di rumah, kemudian Nabi kata dia membersihkan diri, berwuduk, kemudian berjalan melangkahkan kaki untuk sembahyang di masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosanya. Dengan satu langkah yang dia langkahkan untuk sampai ke masjid, Allah mengampunkan satu dosa. Dan satu langkah dia melangkahkan dirinya ke masjid, Allah angkatkan satu darajat baginya. Satu darajat Allah angkat, satu dosa Allah ampunkan. Bayangkanlah hari kita jalan kaki ni sana, kan, kita patut hayati, aku sedang dalam keadaan ibadah sekarang ni, Allah sedang ampunkan dosa aku, Allah sedang angkat darajat aku. Kita tenanglah, kita tenang, kita melangkahkan diri ke masjid dalam keadaan tenang, dan dalam keadaan kita hayati kita sebenarnya sedang beribadah dan sedang diangkat darajat kita, diampunkan dosa kita. Kemudian Nabi kata, dan dia sampai di masjid, hadis yang sama ni, dia sampai di masjid, dia solat apa yang dia hendak. Solat Masya Allah, apa yang dia hendak, dia sembahyang. Maknanya dia datang awal ke masjid tu. Dia datang awal, sampai awal ke masjid, dia solat lah tahiyatul masjid. Kalau dia nak tambah lagi, dia tambah lagi. Kalau dia tak nak tambah pun, dia duduk. Dan waktu dia solat dan dia tu duduk tunggu tu, walaupun dia tidak melakukan ibadah lain, walaupun dia tidak berzikir, walaupun dia tidak berdoa, walaupun dia tidak solat, sebenarnya dia sedang mendapat fadilat yang banyak. Kerana dalam hadis yang sama Nabi kata, malaikat akan berdoa kepadanya selagi mana dia tidak meninggalkan musallahu, tempat solat dia. Dia solat kat situ, sudah dia solat, dia tunggu, selagi mana dia tak bangun, dia tak tinggalkan tempat solat dia tu, dia terus mendapat doa malaikat. Bayangkan itu sebenarnya yang kita tak hayati, kan. Kita pergi awal masjid, kita kata, weh, buat apa nak pergi awal ke masjid ni, nak buat apa ke sana, kan, tunggu iqamah lah tu, ataupun tunggu rakaat terakhir lah.
Dia nak macam tu. Itu maknanya tak faham lah kan. Maknanya orang yang faham dia akan pergi awal ke masjid untuk mendapatkan fadilat-fadilat ni. Apa yang malaikat doa? Dalam hadis yang sama tu Nabi Muhammad SAW sebut 3 perkara malaikat doa. Allahumma salli alaihi. Ya Allah, selawatlah ke atas dia ni. Allahumma salli alaihi waghfir lahu warhamhu. Malaikat kata, ya Allah, berselawatlah ke atas orang ini dan ampunkanlah orang ini dan rahmatilah orang ini. Ini malaikat doakan untuk kita. Agak-agak diterima kita doa malaikat. Dan doa orang yang berdosa pun kalau dia dizalimi contohnya dan sebagainya oleh musafir, Allah kata tak ada hijab kan. Allah terima. Ini kan malaikat yang tak ada dosa berdoa untuk kita. 3 benda ni agak-agak ada sebab tak untuk Allah Subhanahu Wa Taala tolak doa mereka? Kan? Tidak ada sebab lah untuk ditolak doa mereka. Itu jadi kita tak nak ke? Jadi apa maksud berselawat? Ya Allah, berselawatlah kamu ke atas orang ini, ampunkan dosa dia dan rahmati dia. Rahmati dia, kita faham. Ampunkan dosa dia, kita faham. Apa maksud berselawat? Lah ke atas orang ini. Dan selagi mana kita tak tinggalkan tempat tu, kita tunggu. Sebab kita datang awal tu, kita tunggu. Kalau contoh 20 minit kita sampai, ada lagi 10 minit kita solat. 5 minit tu kita tunggu. Walaupun kita tak berdoa ke, kita tak berzikir ke apa ke, kita tunggu saja. Itu doa malaikat sampai kita tak putus. Nah, berselawat ni apa makna berselawat? Kita pandai sebut kan. Kadang-kadang tak faham. Ya Allah berselawat ke atas Nabi. Apa makna berselawat ni? Banyak kali kalau ikut post-post ikhwan tu dah faham dah. Banyak kali dia cakap. Halaqah pun dah halaqah. Cakap, ada ke yang boleh participate? Kan? Ada? Tak ada participation. Abang Islam, Cik Lee. Nur ni saya tak kenal siapa. Baguslah datang dengar. Okey. Jadi tak apalah, saya bagi tahu selawat ni sebenarnya memberi makna ya Allah berselawat ke atas dia, memberi makna ya Allah pujilah dia di hadapan malaikatmu. Allah ni Subhanahu Wa Taala dia ada malaikat dia tinggi sana kan. Di tempat dia ada malaikat, para malaikat. Kalau kita dan kalau raja kita ni kita bagi kod lah, kod dia. Kod dia ada kod. Malaikat-malaikat yang tertinggi fil mala'il a'la. Di tengah malak yang tinggi. Maknanya di tengah malaikat-malaikat yang tertinggi sana, Allah Subhanahu Wa Taala akan puji nama kita. Tengok makhluk, tengok apa ni, hamba ku ini. Dan malaikat suruh Allah berselawat, maknanya suruh menyebut nama kita di hadapan malaikat-malaikat yang tertinggi sana. Allah sebut tu, si fulan, Allah sebut nama kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Dipuji nama kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Begitu juga kalau kita minta, ya Allah berselawatlah ke atas Nabi, maknanya ya Allah pujilah Nabi-Mu ini, sebutlah namanya di hadapan malaikat-malaikatmu. Itu maksud berselawat pada Nabi. Bila kita minta ya Allah berselawatlah ke atas Nabi, seolah-olah kita minta ya Allah pujilah Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW di hadapan malaikatmu. Itu maksud berselawat. Kan jadi Allah Subhanahu Wa Taala puji kita di hadapan malaikat dia. Ampunkan dosa kita, rahmati kita. Tak nak kita macam tu. Kan itu sebenarnya kita kena perhatikan. Itu sebenarnya yang kita telah kerugian banyak mana dah. Kan? Dan kalau kita hayati ibadah kita dalam keadaan walaupun kita bukan dalam solat tu, kita pergi menuju ke masjid, melangkahkan kaki, tunggu atau solat dan sebagainya, itu semua dah merupakan ibadah. Kita tenang sebab kita tahu kita sedang beribadah dan ibadah perlu berada dalam keadaan tenang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita berlari, wala tusri'u fama adraktum fasallu. Banyak lagi benda boleh syarah ni. Wala tusri'u maknanya larangan, betul tak? Dan larangan memberi makna apa? Wala tusri'u, jangan kamu cepat, jangan kamu tergesa-gesa. Sama lah kalau naik kereta, dia buat cara dia pula. Kan kita tengok, kita jarang kalau saya tengok orang-orang Arab buat, tapi kita tengok orang luar India ke apa kan. Kalau naik kereta dia buat cara dia pula. Vroom, dia lalu. Orang kat tepi ni jalan kaki, dia lalu kereta vroom. Kalau bayangkan kalau musim, kena hati-hati sebenarnya kita menyakiti orang. Kalau musim panas bila dia lalu vroom gitu, apa yang akan jadi pada orang yang sebelah dia, orang yang jalan kaki sebelah untuk menuju ke masjid dalam keadaan tenang. Kalau naik kereta lagi, agak-agak apa yang akan berlaku? Kalau yang pernah berjalan kaki tahulah kan. Siapa kat sini boleh participate? Apa yang akan berlaku? Kalau tak ikut yang Nabi cakap, Nabi kata jangan kamu tergesa-gesa walaupun naik kereta, tak boleh tergesa-gesa ingat. Apa yang akan berlaku pada dia? Kalau musim panas, berterbanganlah debu-debu kan.
pasir tu berdebu-debu dan sebagainya, masuk kat orang ni, kesian kat dia jalan kaki, dia ikut apa yang Nabi cakap kan. Kena kat dia. Kalau hujan, kalau ada lopak-lopak air, habis pula sekali lagi. Itu kalau musim sejuk lah. Jadi dua-dua sebenarnya tak elok dan ada sebab hikmahnya kenapa Nabi kata jangan. Kita faham tadi kita sedang dalam keadaan ibadat. Ibadat dapat pahala. Tak sebenarnya waktu solat tu baru dapat pahala. Okey. Persiapan kita menuju kepadanya juga mendapat pahala dan pengampunan dosa. Dan darajat kita diangkat. Ingat tu, kena tengok pada orang lain apa semua. Okey. Kama adraktum. Jadi la tusri'u ni larangan, dan larangan membawa kepada pengharaman. Tak pasal-pasal dapat dosa. Tak pasal-pasal dapat dosa. Sebab Nabi kata jangan kita buat ni dosa. Kita nak pergi masjid cari pahala. Fama adraktum, apa yang kamu dapat, maka kamu sembahyang. Ni perlu syarahan. Jadi kita berhenti pada sini insya-Allah sebab ada lagi masa 3 minit. Kita akan berhenti di sini sebab fama adraktum fasallu wa ma fatakum ni melibatkan hukum. Kerana apa ni? Kerana ada suruhan di sini. Ada suruhan Nabi kata sembahyanglah. Jadi ini memerlukan satu topik ni memerlukan syarahan dan tak layak kita nak syarah hadis dalam keadaan 3 minit. Dan kita tusri'u ni kita dalam ibadah juga ni. Kan? Cepat-cepat ni. Gesa-gesa tak seronok lah. Hadis kita layan macam tu tak kena dengan nilai dia. Jadi kita memerlukan sambungan pada minggu hadapan lah. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu. Harapnya boleh faham apa yang telah disyarahkan tadi. Ada soalan ke? Dia 2 minit sahaja lagi. Ada benda-benda yang tak faham ke berkaitan dengan hadis lah. Yang tanya benda lain pula. Tak ada Semua boleh faham. Okey, kalau semua boleh faham kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita sambung. Okey, pada minggu hadapan pula kita harapkan apa yang kita kongsikan hari ini, kita bincangkan pada hadis Nabi Muhammad SAW hari ini dapat memberi hidayah, petunjuk kepada kita lagi dan ilmu, dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala mengiranya hujah kepada diri kita nanti apabila kita telah belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari, bukan hujah ke atas diri kita untuk Allah berikan dosa kerana kita dengar dan kita belajar kemudian tidak mengamalkannya. Kita harap Allah menerima segala usaha kita hari ini sebagai pahala di neraca timbangan kita nanti. Jazakumullah khairan katsira kerana sudi hadir untuk ilmu. InsyaAllah pada minggu depan kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.